Sebab itu, bila tajuk hari ni, kan, sayang si dia nombor 3, yang saya kata 100% tu macam ni. Bila berkaitan dengan Allah, melibatkan Allah, memang kita kena tolak tepi tentang anak, tentang suami. Contohnya beginilah kan, bertembunglah solat dengan kehendak suami ataupun kehendak anak. Contohlah kan, bila bertembung, kita dahulukan solat. Tapi tengok keadaan lah, kalau ada masa lagi apa semua kan. Kalau perut lapar dengan solat, nak dahulukan mana ni? Makan dulu tuan-tuan. Ya. Masalah kita ni memang kenyang, dah terlebih kenyang kan. Melainkan kalau dalam keadaan memang kita sangat lapar, hidangan pun dah ada, dengan niat makan tu supaya kita solat dengan lebih khusyuk. Itu maksud hadis Nabi tu. Supaya solat kita lebih tenang, lebih khusyuk. Kita makan sekadarnya untuk hilangkan. Tapi bila dah makan, kita makan sampai kenyang-kenyang, menyandar, barulah semayang khusyuk. Itu cakap. Sebenarnya tak. Cara kita makan tu telah menghalang untuk dapat khusyuk. Dan kita makan bukan keperluan dah ketika tu. Memang sebab nafsu memang melantak sungguh-sungguh, sebab makan dah keadaan yang lapar. Jadi dalam keadaan tersebut, sunat untuk kita makan sekadarnya untuk hilangkan rasa lapar, kemudian salatlah. Ini sampai menambah-nambah apa semua, bukan kata tak boleh, bukan kata haram. Tetapi bila bertembung waktu salat dan juga makan, kalau masih lagi lapar tu sikit baru lapar, masa itulah guna hujah tu. Kan bila makanan hidang, sunat makan dulu. Tapi ia dalam keadaan bagaimana? Kelaparan yang kita mengganggu khusyuk. Keutamaan di situ tetap solat sebenarnya. Faham tak? Sebab kalau kelaparan yang teramat mengganggu tenang solat. Jadi kita dibenarkan untuk makan sekadarnya supaya mendatangkan ketenangan. Sebab itu para sahabat, dia makan sekadar menegakkan tulang belakang. Kalau tak makan, melepek, tak boleh nak bangun. Makan tu sekadar untuk menguatkan badan. Tetapi kita hari ni terbalik. Makan melemahkan untuk ibadah. Baca Quran tak sampai satu muka surat, dah terlelap, dah tidur. Sebab makan terlebih. Sebab kita ni semua terlebih belaka. Kita sepatutnya makan sikit, tapi kita sikit-sikit makan. Kita sepatutnya rehat sedikit, tapi sikit-sikit nak rehat. Patut tidur sikit, malam kita banyakkan ibadah, tapi sikit-sikit nak tidur banyak. Kita sepatutnya cakap sikit-sikit. Ini orang paling selamat. Tapi kita sikit-sikit nak bercakap. Memang kita terbalik. Sebab itu subhanallah, kalaulah dengan lapar sedikit kita teruskan juga solat dalam keadaan tak mengganggu ketenangan solat, itu lebih afdal kita dahulukan. Subhanallah. Okey. Kemudian bila kita sayang Rasulullah 100%, time kita salawat. Sebab itu ada satu kalam ulama, apabila kamu bersama dengan Allah, lupakan makhluk. Apabila kamu bersama dengan makhluk, ingat kepada Allah. Faham tak? Ketika kita bersama dengan Allah, cuba lupakan makhluk. Tapi saat kita bersama dengan makhluk, jangan lupakan Allah. Faham tak tu ya? Faham lah tu. Bila solat, cuba. Sebab apa? Masa solat, masa zikir, masa baca Al-Quran, sangat susah kita nak ingat Allah. Masa itulah semua makhluk datang. Makhluk kita suka, makhluk tak suka. Allahu Akbar. Kenapalah tak keluarkan ayam siap-siap? Kan kalau tak, bolehlah masak terus lepas sembahyang. Allahu Akbar. Dapat 3 idea yang bernas. Masa meeting tadi tak keluar idea tu. Subhanallah. Sebenarnya orang yang tak ada masalah sebelum solat, bila angkat je takbir, dialah orang yang paling banyak masalah. Masalah semua datang. Maksudnya banyak benda nak fikir ni. Barang hilang boleh jumpa masa solat. Orang lelaki masa solat fikir tak? Ke memang khusyuk je? Tuan-tuan fikir apa masa sembahyang? Pasal Palestin. Kan orang lelaki kan isu besar-besar je ya, pasal Syria. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sebelum solat akan masuk dalam solat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sebelum solat akan masuk dalam solat. Pintu kepada hati ada 2.
Yang pertama mata, yang kedua telinga. Ini pintu kepada hati. Dan dia akan keluar melalui lidah. Siapa yang jaga apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, yang keluar daripada lidah baik. Jadi kalaulah seseorang itu dia keluar daripada lidah dia benda yang tak elok, buat lawak lucah-lucah contohnya. Contoh je ya. Mohon terasa. Contoh. Ataupun mengumpat orang dan sebagainya, ia datang, ia mesti ada kaitan dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Sebab itu antara sunnah Nabi, sebelum solat, baca beberapa Al-Quran dulu. Baca Al-Quran dulu. Kan Nabi bila Anas bin Malik ditanya Rasulullah, maksud selepas sahur Rasulullah buat apa? Baca lebih kurang 50 ayat. Lebih kurang 10 minit. Itu yang boleh tahu jarak waktu imsak tu antaranya. Sebab apa? Apa yang kita baca, contohlah kalau kita nak ubah betul solat kita, nak dapat solat berkualiti, solat yang tenang, solat yang ada nilai, solat yang boleh mengubah diri kita, yang boleh ubah hidup kita, yang boleh ubah rezeki kita, yang boleh ubah hubungan kita dengan suami isteri, yang boleh ubah anak-anak kita, mesti bermula daripada solat yang berkualiti. Siapa yang ubah solat, Allah akan ubah sekeliling dia. Hadis Nabi kan, Nabi sebut, Ifazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ifazillah tajidu tujahaka, kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah, bila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah, bila kamu perlukan sesuatu, nak sesuatu, minta saja dengan Allah. Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, salat ini tiang agama dan tiang kehidupan. Adin maksud juga tiang kehidupan. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan solat, aqamaha ni kena faham, bukan solat saja-saja ni. Faqad aqamaddin, dia sedang mendirikan agama dan mendirikan hidupnya. Waman taraka, siapa tinggalkan solat, faqad hadamaddin, maka dia telah meruntuhkan agama dan meruntuhkan hidup dia. Runtuhkan kehidupan dia suami isteri, dia sedang runtuhkan kehidupan anak-anak, dia sedang rosakkan rezeki dia, dia ada kaitan semua. Adin ni masuk agama dan juga kehidupan. Tuan-tuan, saya sebelum berhenti kerja, dulu saya kerja di JAKIM, Jabatan Agama, saya sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor. Kerja saya tak boleh lari. Kalau tuan-tuan hari-hari orang cerita masalah, tuan-tuan lari tak? Siapa sanggup? Kalau hari-hari lah orang ketuk pintu rumah kan, ada masalah ni, esok datang lagi. Hari ketiga saya rasa kunci pintu kerik-kerik duduk dalam rumah. Padahal ada dalam rumah tu. Tapi masa tu sebab Allah bagi amanah tugas, satu hari 4, 5, 6 kes. Orang lelaki pun datang mengadu apa semua. Tapi masa tu Allah bagi saya ilmu ekspres tentang masalah manusia, masalah suami isteri, masalah anak, masalah rezeki. Dan saya niat saya sebab tu bila orang datang, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Nanti kita pasu tutup, saya kata apa yang saya cakap, ilham daripada Allah. Memang minta petunjuk daripada Allah sebab lain kes, lain kaedah dia. Dan saya kata sangat penting pertolongan Allah nak buka pintu hati bila orang ni dengar. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Kami buat kajian, punca masalah rumah tangga, masalah manusia, masalah kehidupan. Sebab kita buat statistik daripada soal sidik, dia orang akan jawab. Punca utama solat. Punca utama solat. Maka ubatnya juga solat. Orang Islam tak nampak macam mana kaitan solat boleh selesaikan masalah rumah tangga dan bagaimana sebab solat masalah rumah tangga, masalah anak, masalah rezeki. Tapi bila kita jelaskan betul-betul kaitannya, sebenarnya bunah je. Contoh, Ustazah, isteri saya ni tak hormat saya, dia suka maki hamun. Saya pun baca mesej, maki hamun sungguh-sungguh ni bukan tahap biasa ni. Hei setan, kau tak reti nak balik ke? Bukan saya reka, tuan-tuan rasa berapa lama boleh bertahan? Lepas tu Ustazah baca lagi mesej lain. Hei babi, kau nak balik kau berapa ni? Ui, panggilan manja. Manja tak? Yelah kalau hei babi, kan manja tu. Saya kan terkejut. Saya kata, ush dahsyat tuan, dahsyat ni. Lepas tu saya telefon isi dia sebab nak buat temu janji apa kan. Saya ingat esok memang saya terus telefon. Lepas tu, puan, kenapa ni? Puan tahu tak berdosa ni? Puan sebut macam ni, panggil suami macam ni. Dah mulut saya mulut neraka. Nak macam mana Ustazah? Ui, saya tu kan dengar jawapan dia tu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Saya kata, tak apa puan, nanti ya kita ni. Saya pun kata, cik, saya pun bincang dengan suami. Saya kata, saya tanya, minta maaf saya nak tanya cik, semayang cik macam mana? Mesti cek solat. Lain perunding cara, lain kaunselor, lain kaedah. Tapi saya sebab dah buat kajian, buat tu, pasu baca-baca,
Ya Allah, memang mesti ada kaitan dengan solat. Dan banyak testimoni klien, dia ubah solat, dia baiki solat, masalah selesai. Subhanallah. Saya bukan cakap tipu tuan-tuan. Hari Jumaat yang mulia, itu himpunan testimoni daripada kes-kes klien saya. Saya mesti tegur, cek solat je. Sebab cerita-cerita lain, nak cerita punca apa semua kita boleh himpun, kaedah tip, kaedah ni. Tapi yang terbaik, subhanallah, Allah dah bagi instrumen yang terbaik sebenarnya solat. Lepas tu, dia kata, kadang semayang Ustazah, kadang tak semayang. Dah tengah masalah, susah hati macam ni, semayang tak khusyuk, baik tak payah semayang. Oh, ramai. Dan paling tinggi, statistik, yang paling tinggi yang tak solat adalah orang lelaki. Suami. Isteri kadang tu masalah macam mana, saya tak tinggal semayang, tapi suami saya susah nak semayang. Paling takut. Dan hari ni pun remaja lelaki lebih ramai tak solat berbanding remaja perempuan. Orang perempuan dia ada rasa takut, ada rasa risau, ada rasa bersalah. Orang lelaki tak semayang, tak rasa bersalah selamba. Makan, senyum macam orang beriman je kan. Bukan kita nilai apa. Dan saya tahu insya-Allah tuan-tuan semua orang jaga solat dan sebagainya, insya-Allah. Kita pun orang perempuan jaga solat. Tapi orang perempuan tolonglah jaga. Solat jaga, tapi tak jaga syarat sah solat. Kita ada syarat wajib solat, syarat sah solat. Ini dua ni sebelum solat kena settle. Syarat sah solat, syarat wajib solat, semua wajib solat ni. Islam, balik, mubayyiz, berakal, suci daripada hadas. 5. Kemudian syarat sah solat, ia mesti dipastikan sebelum solat. Pertama, beraurat, wajib. Aurat settle. Jangan kes semayang tu, jangan kes semayang tu, kain singkat bila sujud nampak. Lepas tu katakan tak sengaja. Dah tahu kain singkat sebelum semayang, kira sengaja. Lepas tu mulalah dia duduk pijak kain tu kat belakang. Bila sujud belakang tu, gebah dia tolak. Padahal dia tahu sebelum semayang lagi, kemungkinan untuk aurat terdedah tu memang akan nampak. Jadi dia awal-awal lagi tak jaga bab aurat. Aurat solat sama aurat di luar solat. Sebab itu kalau kita nak tahu aurat kita, pakaian kita sekarang menepati syarat ke tidak, cukup tak syarat nak semayang? Cukup tak syarat nak semayang dengan pakaian kita pakai? Seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Kaki juga kalau nampak waktu solat tak sah, maka kaki juga wajib. Mazhab Syafi'i wajib tutup. Kalau tak cukup syarat untuk solat dengan pakaian kita ada, mungkin nampak bentuk badan dan sebagainya, maka pakaian kita belum menepati syarat. Subhanallah. Kita bimbang para wanita sekalian, pakaian yang menutup aurat sempurna adalah kain kafan kita. Masa tu dah tak ada guna sebab dah tertutup pintu taubat kita. Jadi pakailah pakaian menutup aurat sebelum betul-betul kita ditutup saat kita tak bersedia nak pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala.